Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Nama saya Naufal Syahmi bin Kamarudin. Nombor kad matrik saya ialah I21205747. Ingin menerangkan atau mengulaskan tentang berkenaan tajuk pilihan saya, iaitu daging korban untuk bukan Muslim, dalam sebuah karya Wacana Pemikiran Islam yang diterbitkan oleh Dr. Syed Syariman bin Syed Ali. Oleh itu, saya akan pergi ke slide yang seterusnya untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi. Daging korban untuk bukan Muslim. Seperti mana yang kita tahu, negara kita terdapat masyarakat yang majmuk. Oleh itu, di sini terdapat dua soalan yang kita sering didengari dalam masyarakat kita. Yang pertama, bolehkah daging korban itu diberikan oleh bukan Muslim? Yang kedua, jika daging itu dimasak dan dijamu kepada tetamu untuk bukan Muslim, adakah mereka boleh menikmatinya? Dua persoalan ini sering kita didengari oleh masyarakat Islam di negara kita. Oleh itu, saya akan memberikan jawapan mengenai soalan ini pada hujung perbicaraan saya. Menurut pandangan Syekh Jad Al-Haq, mantan Syekh Al-Azhar, menerusi himpunan fatwanya Butha wal Fatah Islamiyah fi Qadaya Mu'asirah 1994, mendefinisikan korban atau dalam bahasa Arab disebut juga udhiyah adalah nama bagi sembelihan haiwan ternakan seperti unta, lembu dan kambing yang disembelih pada hari Al-Nah, hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengharapkan keampunan dan keredaan daripadanya. Tidak lupa juga di dalam pandangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili juga di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wal Aidillatullah 1996, di sisi mazhab Maliki makruh memberi makanan daging korban kepada orang Yahudi dan Nasrani, manakala di sisi mazhab Hambali harus memberikan daging korban kepada bukan Islam jika korban itu adalah korban sunat. Jika korban itu diniatkan dengan korban wajib, maka tidak harus memberi daging korban tersebut. Menurut pandangan Syekh Al-Sayyid Sabiq berkenaan peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ekoran kepatuhan kedua Nabi ini, Allah Subhanahu Wa Taala menebus dengan menggantikan Ismail AS daripada disembelih dengan seekor haiwan sembelihan. Peristiwa ini telah menjadi asas pensyariatan ibadah korban yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah dan dirakamkan menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah Al-Saffat ayat 107. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali pula, yang pertama, mazhab Syafi'i, meskipun secara umum para ulama' tidak mengharuskan pemberian daging korban kepada bukan Islam, terdapat ulama' dalam mazhab ini yang membenarkan. Imam Al-Nawawi sebagai contoh meneruskan karya utama beliau Al-Majmu' mengharuskan pemberian daging korban kepada bukan Islam dengan bersyarat, iaitu harus memberi makan daging korban sunat kepada golongan fakir miskin ahli zimmi, tetapi tidak harus jika korban itu jenis korban wajib. Menurut mazhab Hambali pula, harus memberi daging korban itu diniatkan dengan korban wajib, maka tidak harus memberi daging korban tersebut. Menurut pandangan Syekh Al-Sayyid Sabiq berkenaan peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ekoran kepatuhan kedua Nabi ini, Allah Subhanahu Wa Taala menebus dengan menggantikan Ismail AS daripada disembelih dengan seekor haiwan sembelihan. Peristiwa ini telah menjadi asas pensyariatan ibadah korban yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah dan dirakamkan menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah Al-Saffat ayat 107. Akhir pula ialah kutipan tidak langsung. Terdapat dua contoh juga. Yang pertama ialah berkenaan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh para sahabat tentang apakah itu ibadah korban. Jawab baginda, ia adalah sunnah bapamu Ibrahim AS. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua pula, Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud, tiada amalan anak Adam yang lebih disukai oleh Allah pada hari-hari Al-Nah, iaitu hari Idul Adha.
selain menumpahkan darah, yakni menyembelih haiwan korban. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sekian berkenaan ulasan daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.